Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ni kita nak buat soalan koleksi percubaan 2021 iaitu chapter berapa ni? Chapter bab cahaya? Chapter 6. Tertinggal pula chapter ni. Selalu ada chapter tertinggal pula. Okey, kita mulakan soalan kita dengan soalan Terengganu, soalan nombor 17. Laju cahaya di dalam vacuum ialah 3 darab 10 kuasa 8. So, kena tahu simbol bagi laju cahaya ni, simbol dia C. Indeks biasa bagi air ialah 1.3. Berapakah laju cahaya dalam air? Dengar tak suara saya? Dengar tak suara saya? Okey, jelas. Okay, good. So, formula dia apa? Formula ini diberi N sama dengan C over V. N adalah indeks kita iaitu 1.3. C ialah laju cahaya 3 darab 10 kuasa 8 dan bahagikan dengan V. Now, kita cari nilai V. Okay. 3 eksponen 8 bahagi dengan 1.3. Awak dapat lebih kurang 2.3 darab 10 kuasa 8. Okey, bulatkan kalau awak dapat jawapan yang sama. Okey, saya dapat ni 2.31 darab 10 kuasa 8. Kalau jawapan awak dapat tadi kan sebelum awak pindahkan dapat 230, tekan ENG dekat kalkulator. Tekan apa? ENG dekat kalkulator awak tu, dia tolong ringkaskan. Okey, soalan seterusnya. Rajah menunjukkan satu serabut optik. Okey, serabut optik maksudnya dia menggunakan, kena tahu ini adalah konsep pantulan dalam penuh. Pantulan dalam penuh PDP ataupun total internal reflection. Simple pula. Term yang simple. Seperti ni Apakah fenomena yang berlaku? Dah bagi tahu jawapan dia. Okey. Fenomena untuk optik fiber ni dia menggunakan konsep pantulan dalam penuh. Okay. Okey. Rajah menunjukkan satu rajah sinar. Okey. Ini ialah rajah sinar bagi apa? Okey. Kita kan kalau awak ingat tak masa kita buat latihan topik ni, bab ini paling popular. Bahagian ni kalau pasal rajah sinar ada satu soalan. Nak pakai teknik number boleh. So kalau kita tengok dari segi number kan, number position dia. Teknik number objek tambah image sama dengan 5. Objek tambah image sama dengan 5. So kalau kita bahagikan dekat sini F kan, kedudukan objek adalah position nombor 1. So objek dekat nombor 1 maksudnya supposedly image kita dekat nombor 4. Position dah keempat. Dan kita perhatikan memang image kita dekat position nombor 4. Apa ciri-ciri nombor 4? Dah tengok nombor pun tahu kan? 4 maksudnya ciri dia lebih besar. Okey. Dan ciri-ciri dia adalah nampak kan? 4 ini adalah besar. Lagi apa ciri-ciri dia? Tegak. Dan juga maya. Okey. So selalunya kita nak image besar ni untuk rajah siapa? Rajah sinar bagi siapa? Image dia kita nak besar. Dengan position yang macam ni. Selalunya adalah paling popular lah. Kanta pembesar. Betul, kanta pembesar. Sebab kanta pembesar kita mana letak jauh, kita letak dekat. Supaya barulah kita dapat image lagi besar. Kalau awak letak betul-betul kat fokus dia, tak dapat lah. Kita tak akan dapat besarkan image tu. Okay. Kanta pembesar. Okey. Soalan Terengganu nombor 20. Panjang fokus kanta pembesar dan kanta mata bagi sebuah teleskop astronomi masing-masing ialah FO dengan F0. FO dan F0. Okey, O ni adalah untuk kanta objek dan FM ini adalah untuk kanta mata. Teleskop untuk apa? Nak tengok benda jauh. Okey, manakah hubungan di antara L?
FO dan FM benar bagi teleskop pada pelarasan normal. Ini pun cikgu dah terangkan. Bila kita ada dua kanta, so kalau ini adalah objek kita, contohnya objek. Okey, so ini kita akan panggil kanta objek dan kalau mata kita tengok kanta, okey, ini kita panggil kanta mata. Jarak di antara kanta objek dengan kanta mata ini pada pelarasan normal, kena ingat jarak dia adalah hasil tambah panjang fokus kanta mata tambah dengan hasil tambah panjang fokus kanta objek. Baru kita kata pelarasan normal. Barulah image yang terbentuk tu lebih jelas. Okey, Jadi jawapan dia ialah A. Kalau untuk yang ni, dia dua je. Yang ni adalah, yang ciri-ciri ni hasil tambah kanta objek dan kanta mata. Okey, lebih besar length dia. So ini L lah kan? Ini adalah untuk mikroskop. Mikroskop. Okey. Kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Nampak? Nak bagi boleh baca. Punya chat. Okey, B tak ada. B tak ada. Kalau B untuk apa tak ada? Awak belajar dua je, mikroskop dengan teleskop. Dan lagi satu aplikasi dia adalah kanta pembesar. Kalau kanta pembesar, apa beza dia? Kanta pembesar ialah objek kita mesti letak sebelum F. Tiga tu je awak belajar aplikasi. Mikroskop, teleskop dengan kanta pembesar. Okey? Kanta pembesar ni. Okey. Kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Okay, teruskan tanya. Okey. Ini soalan Kelantan. Raja menunjukkan satu lintasan cahaya. Lintasan cahaya dia datang daripada air kepada liquid P. Okey. Indeks biasan air dan cahaya P masing-masing. So air indeks biasan dia adalah 1.3 dan cecair P ialah indeks biasan dia adalah 1.5. Berapakah sudut biasan R bagi cecair P? Okey, ini nak pakai rumus mana ni? So masa ni lah cikgu nak pakai rumus mana? Okey, kita tengok paper Kelantan. Mesti dia bagi rumus kan? Okey, kita tengok paper Kelantan paper 1. Kelas Kelantan paper 1. So dekat senarai formula dia. Don't worry, rumus mesti baginya. Okey. So rumus dia adalah kita pakai rumus ini. Ni adalah senarai formula masa Kelantan punya trial. So dia ada kaitan lah N2 over N1 sin 1 over sin 2 sin theta. Pakailah rumus ni untuk jawab soalan kita. Okey. Jadi formula dia simple. N2 over N1 sama dengan sin theta 2 over sin theta 1. Okey, check balik. Terbalik pula formula juga. Terbalik 1 over 2. Ataupun awak pernah jumpa macam ni, dia akan jadi N2 sin theta 2 sama dengan N1 sin theta 1. Sama je. So kita masukkanlah. Okey, katakanlah 2 ni adalah cecair liquid awak. Cecair liquid P. Kita letak sebagai 2. So dia punya indeks dia adalah 1.5 sin theta. Kita nak cari sudut dia. Sebab sudut yang masuk dalam P ni sama dengan N1 cecair ni adalah 1.3 sin sudut yang masuk. So ini hati-hati. Sudut kita mesti kita measure daripada normal. Tengok So kalau kita tengok sudut normal dia dekat sini tau. Normal yang dash line ni. So kita measure sudut daripada normal. So sudut dia memang 40 lah. Ini memang dia bagi clear. Ada certain dia bagi lain. Awak kena ingat kita measure sudut pembiasan ataupun kita measure sudut incident. Sudut masuk tu mesti from normal. So hati-hati S tu. Ini dia memang dia bagi betul-betul punya. So sin 40. Carikan cikgu nilai theta. Dapat berapa? 1.3 sin
ke 40 bahagi dengan 1.5, shift sign jawapan. So dapat tak? 33.9. Okay. Ini formula ini. Formula ini adalah formula dalam apa? Snell's law. Masa awak belajar cahaya tu dalam Snell law. Okay. Under topik ni. Okay. Soalan seterusnya. Kelantan. Soalan nombor 12. Raja 11 menunjukkan satu alat optik yang digunakan oleh ahli geomologi untuk menilai batu permata. Okay, dia tengok batu permata. Pada kedudukan manakah permata itu perlu diletakkan di hadapan alat optik bagi melihat imej yang tegak dan diperbesarkan? Baru buat je tadi kan? Tegak dan diperbesarkan macam mana? Dia kata nak melihat bagi kedudukan, okay, kita nak melihat objek tu tegak dan diperbesarkan. Apa tu ciri-ciri tegak dan besar? So macam kanta pembesar lah kan? So kalau awak tengok kanta pembesar tadi, kita kena letak objek kita kat mana? Tengok balik ciri-ciri kanta pembesar. Kat nombor 4. Yo, ciri-ciri dia dekat nombor 4. Betul. So objek tambah image sama dengan 5. Objek ialah image ialah 4 sebab ciri-ciri dia tegak. So maksudnya objek dekat nombor 1. Nombor 1 dekat mana? Tengok balik gambar Raja soalan first tadi. Position nombor 1. Macam ni lah. Ni position nombor 1. Yes, sebelum F. So ini kita punya U. Ini kita punya U. So maksudnya kedudukan objek tu mesti kurang daripada F. Bukan dekat F, kurang daripada F. Saya harap awak tak ada masalah tentang objek tambah image sama dengan 1 sama dengan 5. Objek tambah image dengan sama dengan 5 ni saya dah ulang teknik dia banyak kali kan. So dapatlah jawapan dia ialah A. Soalan seterusnya. Satu objek diletakkan pada jarak 15. Okey, ni kalau objek, awak kena ingat ini bahawa ialah U. Dari satu kanta cembung. Kanta cembung panjang fokus dia adalah positif. Dengan jarak fokus 10. Berapakah jarak ini? So kalau kat sini masih cikgu, formula dia apa? Formula dia diberi. Ini formula dia ni. 1/F. 1/F. So formula dia adalah 1/F sama dengan 1/U plus 1/V. Okay. 1/F 1/10 lah. So awak kena tahu kalau kanta cembung panjang fokus awak positif. Tapi kalau dia pakai kanta cekung, nilai panjang fokus tu kena awak letakkan negatif. Ini awak kena tahu. Okay. Dan U ialah objek 1/15 tambah 1/V. Jawapan kita nak cari nilai V. Okey. Ini teknik kalkulator kena tahu Yang mana awak nak saya ulang? Jadi 1/10. Okey. Tolak 1/15. Okey, dapat V sama dengan 30 cm. Okey, macam ni. D jawapan dia. Okey. Bila awak baca soalan melibatkan melibatkan kanta, pengiraan yang melibatkan kanta, awak kena tahu jika dia bagi panjang fokus untuk kanta cembung iaitu convex lens, awak kena decide panjang fokus awak adalah nilai positif. Kalau dia bagi kanta cekung, awak kena letak panjang fokus awak negatif. Okey, cikgu bagi contoh soalan. Macam ni. Sekejap saya tunjukkan satu contoh soalan dekat awak.
Okey. Okey So tengok saya tunjuk je soalan. Okey. Kalau dia kata ayat macam ni. Dia kata satu objek diletakkan 25 cm dari kanta cekung. So ini objek lah. Betul lah, ini adalah U. Dari kanta cekung dengan panjang fokus 15. So dia pakai iaitu concave length ataupun kanta cekung. Jadi nilai F kita ialah negatif 15. So bila kita masukkan dalam formula 1 over F sama dengan 1 over U plus 1 over V. Awak nampak tak 1 over F dia kena letak 1 over negatif 15. Okay, jadi hati-hati baca soalan. Kalau kanta cekung kena letak negatif. Tapi kalau kanta cekung positif lah. Positif maksudnya kita letak nombor macam biasa lah. Macam tadi lah kita kira. Boleh Boleh faham? Itu yang awak kena tahu. Jangan silapkan ni. Nanti kalau silap maksud dia lain. Nak lihat tentang benda ni. Okey, kita pergi kepada soalan kita yang seterusnya. Okey, kita pergi kepada soalan kedah. Okey, sifat-sifat dia. Okey. Gambar Raja Sina yang manakah menghasilkan imej maya, tegak dan besar? Okey, maya, tegak. Okey, tak tahu nak guna formula apa? Tak tahu nak guna formula tu lah, maknanya awak masih perlu buat latihan lagi. Sambil tengok formula yang kat depan. Maksudnya awak kalau buat latihan, kalau awak tak tahu, maksudnya awak kena tengok latihan yang ada guru mengajar. Better awak buat macam tu lah, nak atasi masalah. Kalau awak buat sendiri, awak tak tahu jawapan, awak just ada skema jawapan A, B, C, D, itu bagi saya agak susah untuk awak. Better awak cari soalan, contohnya awak cari kat YouTube ke apa, awak tengok cikgu tu buat soalan dan cara mengira. Itu akan membantu awak nak memilih formula apa. Nanti awak akan perasan lah kat mana. Okey, so kita tengok kat sini. Raja Sina berikut Raja Sina berikut yang manakah menghasilkan imej maya, tegak dan lebih besar. So ingat tak teknik kita? Kalau maya dan tegak ini adalah imej dekat nombor 4 sahaja. Sebab kalau imej dekat 1, 2 dan 3, saya dah bagi tahu awak sifat dia apa dia. Kan? Dah bagi tahu ciri-ciri dah kan? Kalau imej kita terbentuk pada position nombor 1, position nombor 2 dan position nombor 3, ciri-ciri imej kita ialah inverted dan real. Tapi kalau imej kita dekat nombor 4, ciri-ciri dia adalah virtual dan upright. Besar kecil berdasarkan nombor. Besar kecil berdasarkan nombor. Imej lebih besar, lebih kecil itu berdasarkan nombor. Tapi position ini dah tentukan. 1, 2, 3. So inverted. Start dengan 1. Okay, 4 dengan ni jadi virtual. So dia nak iaitu maya, virtual dan upright. So maksudnya bila virtual dekat upright, objek tambah imej sama dengan 5. Maknanya macam soalan yang berulang yang sama je kan? Imej awak dekat position nombor 4, maka objek dekat position nombor 1. Okay? 1? Yes. So nak cari objek dekat position nombor 1 macam biasalah. Kan? Ni 1, dekat sini 2 dan dekat sini 3. So, mestilah objek kita dekat sebelum F. Jawapan dia ialah A. Good. Okay, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Raja Lapang menunjukkan sebuah gelas blok kaca diletakkan di hadapan sebuah pen. Pen itu kelihatan dibengkokkan. Macam sekolah rendah pun dah tengok benda ni kan? Dibengkokkan. Okay. Internet tak stabil ni rasanya. Okay, ini fenomena apa? Kita belajar. Okay, betul. Pembiasan cahaya. Ni sekolah rendah dah tengok lah kan? Okay, betul. Thank you.
Okey, ni gambar diamond. Okey. Raja 9 menunjukkan sebutir berlian kelihatan berkilau apabila disinari cahaya. Ini adalah fenomena apa ni? Kenapa berlian nampak bercahaya sangat? Maksudnya ada berlaku pantulan dekat dalam tu. Yes, betul. PDP. Iaitu fenomena pantulan dalam penuh. Okey, ni nak bagi tahu sikit. Kalau dia minta membandingkan untuk fenomena PDP, okey, untuk pantulan dalam penuh yang lebih bagus ataupun mudah berlakunya, mudah berlaku PDP, apakah ciri-ciri objek itu? Objek itu mestilah, kan formula dia N sama dengan 1/sin C. Maknanya objek itu mestilah mempunyai sudut genting yang lebih rendah, maka indeks pembiasan dia tinggi. Ini awak kena tahu sifat dia. Objek yang mempunyai indeks biasan tinggi mudah untuk berlaku pantulan dalam penuh disebabkan sudut gentingnya lebih kecil. Anda tahu So bila sudut genting lebih kecil, maksud cikgu macam mana tahu? Sudut genting yang lebih kecil, contohnya sudut genting awak 20. So awak masuk sudut 30 pun dia terus berlaku pantulan dalam penuh. Jadi bila sudut genting lebih kecil, cahaya yang masuk pada sudut yang kecil kan, contohnya macam 30 ke, sudah berlaku pantulan dalam penuh. Kalau sudut genting yang lebih besar, jadi susah untuk dia berlaku pantulan dalam penuh dengan mudah. Okay? Itulah ciri-ciri berlian. Kerana apa? Berlian ini indeks pembiasannya lebih tinggi berbanding kaca. Sebab tu berlian lebih cantik daripada kaca. Okay? Okay. Kita pergi kepada soalan seterusnya. Kedah soalan nombor 18. Sebuah objek diletakkan 5 cm di hadapan sebuah kanta. So dia bagi iaitu nilai U yang mempunyai panjang fokus. Dia guna kanta apa? Kanta cembung. Positif. Panjang fokus dia 10. Apakah nilai M? Okey. Kalau nak cari nilai M, M ni formula dia adalah V/U. So kadang-kadang dia bagi, kadang-kadang dia tak bagi. So kita tengok tak? Ada tak? Ni ada. Nak cari pembesaran linear, formula dia V/U. Kita tak ada V lagi. So kita cari V melalui formula. Formula yang macam biasa, kanta punya formula. So kita guna formula 1/F sama dengan 1/U plus 1/V. F kita sebab dia pakai kanta cembung 1/10 sama dengan 1/5 tambah dengan 1/V. Okey, cari nilai V. Tolak 1/5. Dapat V sama dengan negatif 10 cm. Okay, kalau awak dapat 1/, tu jangan lupa terbalikkan lah. Kita nak cari V ya. Okay. Okay. So kalau cikgu, kalau saya dapat nilai negatif ni maksudnya apa? Nilai negatif ni maksudnya jarak dia tetap 10. Tapi image awak, ciri-ciri dia adalah visual. Negatif tu maksudnya visual. Maya. Kalau visual kan dah ada pasangan. Maya, kan pasangan dia tegak. Kita tahu daripada pengiraan pun kita boleh tahu ciri-ciri image. Sebab visual akan pasangkan dengan tegak, upright. Tapi kalau inverted akan pasangkan dengan real. Pasangan dia. Okay. So kita just masuk dengan formula V kita 10 dan U adalah 5. Jadi kalau kira-kira dapat 2, 10 bahagi 5 dapat 2. Negatif cikgu abaikan. Negatif cuma nak represent ciri image visual. Maknanya position dia macam ni. Kalau lah ada kanta awak macam ni, kanta. Okay, sini F. Okay. So, objek awak, F awak 10 kan? F awak 10, objek awak letak dekat 5.
Awak letak objek kat sini. Sebab kecil daripada F. So image awak terbentuk kat mana? Image awak terbentuk dekat sini. Ataupun image awak terbentuk betul-betul atas F ni lah. Kalau ikutkan betul-betul atas F lah. Image awak terbentuk dekat sini. Jadi image yang terbentuk di hadapan kanta, memang ciri-ciri image dia adalah maya dan tegak. Okay. Kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Okey, dah habis dah kedah. Kita pergi kepada soalan faham. Okey, kita sambung soalan seterusnya. Faham. Okey, Raja 16 menunjukkan seorang pemerhati melihat imej penyelam. Okey, 2 meter daripada permukaan air. Okey, ini imej. Jarak dia 2 meter daripada permukaan air. Berapakah dalam sebenar penyelam itu? Okey. Dia minta iaitu dalam sebenar. Okay. Nak cari dalam sebenar. Okey, apa formula dia? Okey, ni nasib kadang-kadang dia bagi, kadang-kadang tak bagi. Jom. Kita tengok ada tak dia bagi formula dekat kita. Ni sebab saya tengok Kertas Kelantan kan. Okey. Formula panjang dalam sebenar. Rasa macam kat Kelantan tak bagi kot. Mungkin ada negeri lain dia bagi. Dan untuk dalam exam kan ada selalunya bagilah. Formula apa ni? Formula ini. N sama dengan sin I over sin R. Ini formula. Ini masih nampak cahaya kan? Dan lagi satu formula, indeks biasan adalah real depth. Real depth over apparent depth. Over apparent depth. Real depth over apparent depth. Dalam sebenar bahagi dalam ketara. Maksudnya kalau awak faham, dalam ini ni dia kata image penyelam. Berapakah dalam sebenar penyelam? Kenapa dia labelkan macam tu? Image sebenar penyelam. Dia label dekat image sebenar. Tak apa, mungkin label dia salah. Dia kata Raja menunjukkan seorang pemerhati melihat image penyelam 2 meter. So kita assume macam ni lah. Sebenarnya dari sini sampai sini lah 2 meter. Itu maksud dia. Okay. Ketara adalah apparent depth. Apparent depth. Sebenar adalah real. Kalau awak nak gabungkan formula ni boleh ataupun cari satu persatu pun boleh. Maksudnya kalau awak nak guna rumus yang bawah, kan? Kita dah ada 2 meter iaitu dalam ketara. Image dia dah bagi 2 meter. Dalam sebenar kita nak cari. Tapi N kan kita tak tahu lagi. So nak cari N kita boleh pakai yang ni. Okay. Kalau nak pakai ni nak cari satu-satu boleh. Nak gabungkan pun boleh. Kalau gabung macam ni. Sin I over sin R sama dengan D over D. Okay, labeling dia salah. Ayat dia ni. Label dia salah. Okay, ayat dia guna yang ayat. Okay, now. Sin I. Sin I adalah sudut 7. So sudut 7 dia adalah 50. Sebab sudut 7 ni mesti datang daripada ataupun H over H. Ada? Sudut 7 ni datang daripada kawasan yang kurang tumpat dan dia mesti diukur dari normal. So sudut 7 awak adalah sin 50 bahagi dengan sudut pembiasan awak ialah 35. Sin 35. Sama dengan D dalam sebenar bahagi dalam ketara iaitu 2. Okay? Dah boleh cari sebab kita dah gabungkan formula. Okay, dah boleh cari dah ni. So, sin 50 bahagi dengan sin 35 darabkan dengan 2. Dapat tak jawapan? Jawapan dia ialah C. Ya.
So kita nak tengok kejap, faham ni bagi tak formula ni kan? Kita tengok dia bagi tak kat awak sebenarnya formula ni. Saja cikgu nak melatih awak supaya biar awak blank je awak cari dekat formula. Okey, kita tengok faham kertas 1. Faham kertas 1. Manalah faham kertas 1 ni. Faham? Jawab faham kita dulu. Tengok senarai formula yang faham bagi. Pelantar dia susun gaya lain kan? Faham? Okey, nampak? Dia bagi juga formula yang cikgu cakap ni. Ni nampak dalam nyata, dalam ketara. Dan ini adalah kita boleh guna bahawa N sama dengan sin I over sin R. I ni adalah 7 dan R adalah pembiasan, sudut pembiasan. Dapat jawapan C? Okey, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Okey, Raja 17 menunjukkan satu sinar cahaya P ditujukan kepada pusat. Okey, cahaya P ditujukan kepada pusat. Maksudnya datang daripada sinilah. Dan indeks pembiasan kaca ialah 1.5. Ini dia bagi N. Okay, soalan dia. Arah manakah A, B, C? Sinar itu akan merambat selepas titik O. Okey, first. Kita kena tahu apakah kesan sinar tuju kita. Sama ada dia akan terbias ataupun dia akan berlaku pantulan dalam penuh. Kalau pantulan dia akan pergi ke D. Kalau dia terbias maksudnya sama ada dia akan pergi ke A ataupun dia terbias ke C. Macam tu kan? So kita kena tahulah situasinya. Okay, macam mana kita nak tahu situasi? Kita check dengan menggunakan formula N sama dengan 1 over sin C. Tujuan dia kita nak cari critical angle dia. Okay. So N awak masukkan 1.52 sama dengan 1 over sin C. So cari sudut critical. 1 bahagi dengan 1.52 tekan shift sin jawapan. Kita dapat sudut kritikal iaitu 41.14 darjah. Okey, now sudut kritikal awak ialah yang ni. Sedangkan sudut tuju ialah 45. Fenomena PDP ataupun pantulan dalam penuh akan berlaku jika sudut tuju lebih besar daripada sudut genting. So, sudut tuju 45. Sudut genting 41. Of course lah pantulan dalam penuh akan berlaku dalam gambar rajah ni. Jadi kalau kita dah decide dia berlaku pantulan dalam penuh, maka dia akan terpantul. Jawapan dia ialah D. Okey. Saya nak tahu, boleh tak dia terpantul dekat ataupun dia terbias dekat C? Boleh tak? Bila cahaya tu masuk tapi dia terbias dekat C. Boleh tak berlaku? Incident angle ataupun I tu represent incident lah. 7. Incident tu maksudnya 7, sinar 7 ataupun sudut 7. Incident. Okey, boleh tak berlaku pembiasan pada C? Logik tak? Akan berlaku tak fenomena tu? Logik kan? Berlaku. Dia akan terbias pada C akan berlaku jika incident angle awak adalah sama dengan critical angle. Maksudnya sinar tuju awak 41.4 sama dengan sudut genting. Jadi apa jadi pada lintasan cahaya? Dia akan terbias 90 darjah. So fenomena C itu akan berlaku sebenarnya.
bergantung kepada sinar tuju kita. Okay, soalan macam ni detect dulu. Dia nak berlaku pantulan dalam penuh berlaku ataupun tidak. Okay, saya laju bagi tahu kalau tidak saya scroll je. Okey. Rajah 18 menunjukkan pembentukan imej oleh kanta cembung. Berapakah tinggi objek jika tinggi imejnya? So, ini adalah tinggi imej. Height image. Soalan berapakah tinggi objek? Height objek. Ada hubungan tak? Ada hubungan. Magnification ataupun pembesaran linear sama dengan V over U sama dengan height image bahagi dengan height objek. Formula ini ada. Kalau faham, yang ni lah formula. Ini formula yang diberi dalam exam. Formula ni. Nah. Sekarang V kita ada tak? Kita check lah. Okey, ini objek. Objek itu jarak. Objek ialah kita ukur jarak daripada principal axis sampai ke objek. So maksudnya U kita nilai dia 10. Image kita pula daripada sini sampai sini. Itu kita panggil V. Jadi V daripada sini sampai sini panjangnya ialah 20. Masukkan nilai. V 20. U ialah 10. Height image dia dah bagi iaitu 4 per dengan height objek. So kita boleh carilah height objek. Okey. Dapat 2. Okey. So apa-apa pun cuba dapatkan daripada formula. Awak dapatkan daripada formula. Kalau logik boleh tak? Kalau logik tu ikut nasib lah, awak akan perasan sebab nisbah dia sama. Nisbah objek terhadap image sama je. Kalau awak perasan bahawa image nisbah objek adalah 2, awak akan tahulah. Awak kena perasan tu lah, awak nak pakai logik. Tapi better pengiraan lah sebab formula bagi. Tercuai. Dan hati-hati. Hati-hati. Sebab takut tersalah baca jarak imej. Jarak imej macam ni kita ukur dia. Daripada sini ke sini. Walaupun dia bagi hujung sama macam ni, baca betul-betul jarak imej. Okey, soalan seterusnya. Antara pernyataan berikut yang manakah benar tentang teleskop astronomi? Teleskop astronomi tadi, pelarasan normal dia adalah hasil tambah panjang kanta objek tambah dengan panjang kanta mata. So kalau macam ni salah. Okey. Kemudian untuk teleskop astronomi kita kena pakai kanta cembung. Bukan teleskop sahaja. Kalau awak belajar aplikasi pun yang pakai kanta cembung pembesar. Kanta pembesar pun pakai kanta cembung. Kita nak buat mikroskop pun kita pakai kedua-duanya kanta cembung. So tak ada kita belajar aplikasi untuk kanta cekung. Yang kita belajar yellow case ni lah kan. So pembesar, kanta pembesar, mikroskop, teleskop semuanya menggunakan kanta cembung. Jadi dia kata kanta objek dan kanta mata ialah kanta cekung, iaitu salah. Jawapan dia ialah saya nak tanya, ada nak tanya tak cikgu? Macam mana saya nak tahu ni kalau yang lain tu mengelirukan? Okay. Kenapa kanta objek lebih kecil daripada kanta mata? Okey, macam ni. Ingat tak cikgu ada bagi tips hari tu? Macam mana awak nak tahu kanta objek dengan kanta mata? Cikgu ada bagi tips hari tu. Okay. Saya tengok macam lambat. Macam ada masalah dengan internet kot, I think. Okay, so dalam kita design teleskop. Okay.
Dalam kita design teleskop, macam saya cakap tadi, kita menggunakan pelarasan normal. Jarak dia L sama dengan FO tambah dengan FM. Ataupun FM tambah FO sama je lah kan. M tambah dengan FO. Sama je. Okay. So kata kalau ni mata kita. So maksudnya ini adalah kanta objek lah. Sorry. Kalau ini mata kita, ni kanta mata. So kalau dia sedang tengok objek, ini kanta objek. Okay. Macam mana kita nak ingat kanta objek dengan kanta mata, siapa lagi panjang? Kita ingat kanta objek dengan kanta mata nak guna siapa lagi panjang kan? Okay, awak ingat macam ni. Objek, awak nak tengok objek tu jauh sangat. Jadi panjang fokus dia, kita perlu panjang. So objek itu sangat jauh. Jadi kalaulah ingatkan balik. Saya bagi dalam bentuk nombor. Kata kalau awak ada P dengan Q. So ini 15, ini 5 cm. Contoh je. So P ini sesuai untuk dijadikan sebagai kanta objek. Sebab awak ingat kanta objek dia nak tengok benda jauh, panjang fokus dia perlu jauh. Perlu panjang lah maksud cikgu. Okay. So, di mata kita, bulan ke bintang ke yang besar tu nampak kecil je kat mata kita kan? Kecil je, height kecil je. Okay. So, Q ialah sesuai dijadikan, situasi ni sesuai dijadikan sebagai kanta mata. Okay. So, hubungan dia, ini kuasa, power pula. So, power sama dengan 1/f. Power. Unit bagi power ni dalam kanta, unit dia adalah diopter. Itu unit bagi power. Unit dia adalah diopter. Okay. Now, kalau awak perhatikan, kalau kita perhatikan bahawa kalaulah panjang fokus kita panjang, maksudnya kuasa dia kena kecil. So, untuk jadi kanta objek, panjang fokus dia perlu panjang tapi kuasa dia rendah. Kalau kanta mata, panjang fokus dia perlu pendek tapi kuasa dia besar pun tinggi. Inilah hubungan dia sebab dia adalah berkadar songsang. Okay? Boleh faham tak? Okay, cikgu share screen Tengok soalan. So kalau awak tengok pada soalan kita, kanta objek ataupun kanta objektif tu kena kuasa dia lebih kecil, betul lah? Macam cikgu nyatakan tadi. That's why jawapan dia ialah B. Okey, kita pergi kepada seterusnya. Raja menunjukkan sebuah sinar cahaya yang selari ditujukan satu permukaan cermin cekung. Okey. Saya selalu hafal kanta cekung. Kanta cekung sifat dia mencapah. Tapi bila dia jadi cermin cekung, sifat dia lebih menumpukan cahaya. Dia terbalik. Dia terbalik Kanta dengan cermin nama sama tapi sifat dia terbalik. So kalau kanta cembung, sifat dia tumpu. Cembung tumpu. Tapi bila kanta cekung, sifat dia capah. So cermin cekung, sifat dia menumpu balik. Dia terbalik. Cuma dia menumpu. Cuma dia menumpu dalam bentuk pantulan. Dia pantul dalam keadaan terbalik. Okay. Jadi dia minta awak gambar rajah yang manakah betul. So dia akan pantul melalui fokus. Ada tak jawapan mana? Bulatkan kat cikgu. Kalau yang ni salah lah. So jawapan lagi tepat ialah B. Sebab dia akan pantul melalui fokus dia. Okay. Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya.
iaitu senang. Okey, laju cahaya dalam vacuum ialah 3 darab 10 kuasa 8. Apabila cahaya menembusi satu tingkap kaca dengan kelajuan ini, apakah indeks biasan bagi cahaya itu? So now kita nak cari nilai indeks biasan. So formula dia N sama dengan C over V. Jadi C 3 darab 10 kuasa 8 dibahagikan dengan V 1.86 darab 10 kuasa 8. Dapat jawapan dia ialah C. 1.86. Soalan seterusnya. Rajah menunjukkan sebuah objek diletakkan di hadapan sebuah cermin cekung. Kedudukan imej A, B, C yang manakah betul? Okey, kalau awak nak selesaikan masalah ni, kita buat unjuran untuk cermin cekung. Okey, so kita tengoklah kalau dia tak lari bolehlah kan? Okey, kalau cermin cekung sifat dia memantul. So dia pergi sini and then dia akan pantul melalui fokus. Nah kan? Okey. Yang kedua, objek ni akan melalui center. So dia macam ni. Okay. Center pun dia akan, bila dia pergi center macam ni dia pergi center. Okay. Macam ni lah. Ini dia pergi. Okay. Dia pantul melalui fokus. Nampak? Ni dia pantul. Cahaya tu pantul. Okay. Yang Q pula. Kita padam. Tunjuk gambar warna lain. Okay. Ni dia pergi sini. Okay. Dia akan pantul pun. Okay. Dia akan pantul pun melalui fokus. So dia akan pantul straight line kat sini lah. Okay. Itulah lebih kurang lah kan. So nampak tak tempat image dia? Lebih kurang lah. Ni mungkin lari sebab kertas ni dia scan kan. Dia scan. Jadi dia punya sudut dia tu lari sikit. Kertas tu. Tegak dia tu lari. Okay. So nampak tak tempat persilangan itu berlaku di B. Faham ke? Tak faham cikgu ulang sekali lagi? So dia kat mana ni tempat dia bersilang? C dia dekat mana? Tu dia bagi tahu. Oh, awak tanya saya, C tu kat mana? Yes, buat kaedah KFC. C tu kat mana? Okey, C ialah pusat lengkungan. Dia bagi tahu pusat lengkungan ni dekat Q. So dekat sinilah. Ni nilai C dia. Okay? So kalau teknik KFC macam biasalah. K kotak melalui F. Yang kedua adalah center C lah. Okay. Cumanya objek ke center tu adalah 2 kali F position dia. Dia akan patang balik. Jadi tempat yang kalau kita buat betul-betul dia dapat dekat B lah maksud dia. Image tu terbentuk dekat situ. Sebab dia bersilang. Awak semua dah boleh melukis? Dah boleh lukis? Cuba kalau awak lukis tengok dapat tak? Pada skrin cikgu digital sebab cikgu bukan pembaris. Dia lari sikit kan garisannya. Okey. Kepada. Kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Satu periskop. Kalau konvek, kanta konvek pun sama, cuma
kalau bukan kata, kalau cermin convex, kata kalau cermin ni adalah convex, awak pantul tapi dia akan pantul mencapah. So maksudnya objek pergi, kan? Dia akan pantul tapi dia akan pantul mencapah melalui panjang fokus dia ada yang ada kat belakang dia. Bentuk dia pun lain lah kan? Okay, bentuk dia kan cermin dia bentuk macam ni kan? So dia akan pantul tapi dengan keadaan dia mencapah. Kita pergi ke soalan seterusnya. Okey. Satu periskop diperbuat daripada dua prisma 45, 90, 45. Antara gambar rajah berikut yang manakah susunan yang betul bagi prisma kaca? Okey. Periskop ini pun menggunakan konsep PDP, pantulan dalam penuh. Sebab dia pakai prisma, bukan dia pakai cermin. Prisma ni fenomena untuk dia berlaku adalah pembiasan. So kalau dia berlaku pantulan, sekadar pantulan dalam penuh. Okey. So macam mana yang betul? So maksudnya kalau dia pergi straight, dia akan pantul. So tak logik lah macam ni. Ini pun kalau pergi straight, okey. Bukan macam tu bukan okey. So yang betul macam ni. Dia pergi straight, okey, dia kena ni kan. Lepas tu dia akan pantul dekat sini, lepas tu dia akan pantul dekat mata. Okey, jawapan dia ialah D. Nombor 11. Rajah 11 menunjukkan satu objek diletakkan pada jarak U. Okey. Dari pusat sebuah kanta cembung. Panjang fokus, ni dia pakai kanta cembung dan panjang fokus dia ialah 20. Dia bagi F. Apa soalan dia? Apakah ciri-ciri yang terbentuk jika U ialah 40? Nak kira boleh, nak pakai teknik objek tambah image pun boleh. Okay. Kalau awak kira, awak pakai macam mana? Maksudnya, 1 over F sama dengan 1 over U plus 1 over V. Okay. So, F 1 per 20 sama dengan 1 per 40 tambah 1 per V. Okay, carikan nilai V. V dapat 40. So 40, V40, objek pun 40, ciri-ciri dia adalah sama saiz. Lebih kecil salah, lebih besar salah. Sama saiz, sama saiz. Sama saiz, lepas tu cikgu sama saiz yang mana satu? Kan cikgu bagi tahu masa kita belajar dalam kelas, kalau awak dapat value dia negatif, maksudnya dia maya. Kalau value dia positif, based on calculation, maksudnya dia nyata. Kalau nyata, pasangan dia adalah, pasangan apa? Kalau nyata, pasangan dia adalah songsang, inverted. Dan nak besar kecil bergantung pada value lah. Nak besar kecil ataupun sama dengan bergantung kepada value kiraan. So, image kita 40, objek kita 40, maksudnya dia sama saiz. Dia sama saiz dan dia positif value dia, maka dia nyata. Jawapan dia ialah C. Okey. Rajah 12 menunjukkan kata penumpu yang kalau kaedah yang lagi satu. Okey, kaedah lagi satu. Okey. Kaedah lagi satu maksudnya U awak 20. So selalunya U kita dekat F. Okey, lepas tu ini 40 dekat sini secara logiknya lah kan. Iaitu position dia dekat 2F. Okey. Kalau saya selalu buat boundary, ini position nombor 1, ini position nombor 2 dan ini position nombor 3. Kalau awak duduk dekat, ni komen. Kalau awak duduk dekat position number, awak duduk dekat nombor 40, position number berapa bagi tahu saya? 40.
Dekat nombor 2 ke? 40. Sebab sini dah 20. Dah. Check balik. Position dekat tengah-tengah ni. So kalau position dekat tengah ini, objek awak, dia position nombor berapa ni? Cikgu ajar teknik. Objek tambah image sama dengan 5. Tak. Objek kita dekat di antara 2 dan 3 ialah 2,5. 2,5. 2,5. Betul tak? Sebab 40. Panjang fokus 20. 2 kali F ialah 40 dan objek duduk dekat 40 betul-betul duduk dekat tengah-tengah. Betul-betul atas 2F. So, cikgu cuma ajar awak boundary daripada sini sampai sini maksudnya region nombor 1. Region daripada sini sampai sini region nombor 2. Region ke belakang sana region nombor 3. So, kalau dia duduk tengah-tengah betul-betul atas 2F, nak kata nombor 2 pun tak boleh, nombor 3 pun tak boleh. Maksudnya dia region pada 2,5. So, bila dia region dekat 2,5, maksudnya image kita pun 2,5. Sebab supaya value dia jadi 5. That's why kita boleh teka bahawa dia adalah sama size. Sebab value dia same. Okay? Cikgu tidur. Okay. Tak apa. Awak tanya nanti kalau awak masih confused, awak cek balik. Awak tengok video balik yang cikgu ajar teknik objek tambah image sama dengan 5 dan cuba praktiskan position tu dengan sendiri. Maksudnya awak tak hafal tapi betul-betul awak faham. Sampai awak boleh guna betul-betul teknik objek tambah image sama dengan 5 tu. Baru awak tak hafal, awak akan faham. Okey. Alat optik apakah yang digunakan pada position yang macam ni? Okey. Saya rasa kita dah jumpa 2 ke 3 soalan dah benda yang sama. Objek kita letak sebelum F. Itu ciri-ciri untuk apa? Kanta pembesar. Betul. Kita dah buat banyak kali. Kan? Soalan sama je. Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya iaitu soalan negeri 9. Okey. Image yang manakah dihasilkan oleh kanta penumpu pada skrin? Image yang mana dihasilkan oleh kanta penumpu pada skrin? Pada skrin dia adalah okey, mengelirukan sikit soalan ni. Skrin apa yang dimaksudkan? Maksudnya pada pandangan skrin selepas dia melalui projector slide ke? Macam itulah lebih kurang. Okay. Songsang nyata. Okay. Kita Google sekejap. Okay, saya share screen balik. So that's why jawapan dia A lah. Okay, soalan seterusnya. Negeri 9. InsyaAllah lambatnya soalan nak keluar. Mau tak ada soalan ke apa ni? Ya Allah. Tertinggal kot. Saya tertinggal soalan. Jawapan ada tapi jawapan soalan nanti. Tertinggal soalan. Copy paste betul tertinggal soalan. Okey. Okey, nanti awak cari soalan dekat
Negeri Sembilan soalan nombor 19. Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya. Okey, Negeri Sembilan soalan nombor 20. Raja di bawah menunjukkan satu imej tajam. Okey. Yang terbentuk pada skrin pada jarak 60 cm. Maksudnya objek dengan skrin jarak dia di 60 cm. Okey, berapakah jarak fokus kanta sekiranya imej dia adalah sama saiz? So macam ni. Kalaulah saiz imej adalah sama saiz, mestilah jarak sini dengan jarak sini kena sama. Maknanya sini 30, sini 30. Baru kita kata sama saiz. Okay. Kan? Sama saiz. Tapi soalan dia berapakah panjang fokus? Yang ni adalah jarak, ini adalah V dan ini adalah U. Awak nak kira boleh. Awak nak teka faham konsep boleh. Kalau awak kira contohnya, kan sebab dia cakap dah sama saiz, maksudnya total panjang ni 60, sini 30 dan sini 30. So kalau awak nak cari panjang fokus, 1/f sama dengan 1/30 campur 1/30. Cuba cari dapat berapa F awak? Dapat F sama dengan 15. Okey. Jadi betul lah panjang fokus kita 15. Itu kalau itu adalah konsep melalui kira. Kalau saya cadangkan kira lah. Tapi kalau awak nak pakai konsep objek tambah imej, okey. Kan? Kalau awak nak pakai konsep objek tambah imej sama dengan 5. Kalau sama saiz maksudnya kedudukan objek dekat 2.5 dan kedudukan imej adalah dekat 2.5. 2.5 ni kedudukan mana? Kalau sini kanta awak, sini F, sini adalah 2F. Okey, dan position nombor 1 dekat sini, position nombor 2 kat sini dan position nombor 3 kat sini. Okey. So, objek awak sepatutnya dekat sini lah. 2.5. Okay. 2.5 ni, kalau konsep yang tu lah, nak pakai yang tu. 2.5 ni position objek awak duduk dekat sini. Iaitu objek awak duduk tepat pada kedudukan 2F. So tadi kalau kita tengok, sini sampai sini nilai dia adalah 30. Maksudnya 2F sama dengan 30, jadi F sama dengan 15. Kedua-duanya dapat jawapan. Gunalah mana yang awak nampak lebih mudah. So jawapan dia ialah C. Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya adalah SBP. Ada lagi objektif ni? Raja 11 menunjukkan satu sinar cahaya ditujukan secara normal. Sinar cahaya ditujukan secara normal. Macam ni lah. Okey. Bagi sebuah prisma kaca diberi bahawa indeks biasan adalah 1.5. Okey, apa yang dia nak? Lintasan A, B, C, D yang manakah menunjukkan perambatan cahaya yang betul? Masih menggunakan konsep tadi, iaitu kita nak detect sama ada apa berlaku pada cahaya. Sama dia nak berlaku pantulan dalam penuh ataupun dia akan terbias. Ya, kita nak detect dia nak berlaku pantulan dalam penuh ke ataupun dia nak terbias. Okay, now kita pun gunalah N sama dengan 1/sin C. So N kita 1.5 sama dengan 1/sin C. Jadi kita cari nilai C. Tujuan dia adalah kita nak cari sudut genting, critical angle. Kita dapat 41.81 darjah.
Okey, kita nak detect sudut tuju sinar X. Okey, betul tak berapa? So, kita pun nak kira. Okey, nah. Kat mana sudut tuju ni kan? Cikgu kat mana tu? Kat mana dia menujunya? Okey, dia tuju kat mana ni? Ni macam ni. So, sinar ni sampai sini, sudut tuju awak dekat sini. Ini yang sudut tuju. Sebab sudut tuju kita kira daripada normal. Ini dia masuk straight, dia tak jadi apa. Sebab kalau sinar tuju pada 90 darjah, sinar tuju tu tak jadi apa. Terbias pun tidak, pantul pun tidak. Dekat sini. Terbias pun tidak, pantul pun tidak. Kenapa? Sebab bila sinar tuju betul-betul pada normal, dia akan straight je. Tapi kalau pada sudut tertentu, melalui dua media yang berbeza, dia akan berlaku. Okey, now sudut tuju kat sini ni sudut tuju kita ukur daripada normal. So kena tahulah sudut tuju ni berapa. Kalau awak tengok ini satu segitiga, sini 90 dan sini awak tahu dia adalah 20. Okey. Jika awak tahu sini sampai sini ialah 90, jadi awak tahu ini adalah 70. Jadi sinar tuju awak, sinar tuju awak adalah 70, which is lagi besar daripada sudut genting. Sebab sudut genting kita dapat 41. Sinar tuju lebih besar daripada sudut genting, maka pantulan dalam penuh akan berlaku. So bila kita decide dia akan terpantul, dia akan pergi ke D lah, baru dia logik dia pantul. Kalau dia pergi ke C, dia keluar ke medium, dia akan terbias. Okay. So, jawapan dia ialah D. Dua kali dah kita buat soalan konsep macam ni. Apa tujuan kita cari C? C adalah critical angle. Critical angle ni kita nak detect sama ada sinar tuju kita ni, sinar tuju kita melebihi tak nilai critical angle. Itu tujuan kita cari C. Jika ia melebihi, kita tahu bahawa apa yang berlaku kepada lintasan cahaya tu akan berlaku PDP. Pantulan dalam penuh. Itu tujuan kita nak cari critical angle. Nak tengok sinar tuju kita ni melebihi tak critical angle bagi sesuatu medium. Okay. Rajah 12 menunjukkan satu rajah sinar tidak lengkap bagi sebuah kanta cekung. Tentukan kedudukan imej. Okay. So, gambar ni gambar scanning. Saya takut dia sengit. Okay, tapi kita cubalah buat. Okay. Ini adalah kanta cekung. Kalau ikutkan kanta cekung, apa sifat dia? Sifat dia adalah mencapah cahaya. Kita pun buatlah. Ni dia akan tercapah. Tapi dia tercapah kat mana? Dia akan capah melalui fokus. Inilah tempat dia tercapah sebenarnya. Okay. So maksud cikgu, mula-mula KFC. Ingatkan konsep KFC? Konsep KFC. Okay, selepas lalu AK dia akan melalui fokus. Inilah dan melalui fokus tu F. Dan yang kedua adalah daripada objek melalui center C. Itulah konsep KFC. Mencapah adalah diverge. Okey, jadi tempat persilangan ini adalah tempat imej yang terbentuk. Jadi imej terbentuk adalah dekat B. Iaitu imej kita lebih kecil, tegak. Okay. Dan tegak pasangan dia adalah dengan Maya. Okay. Ini untuk kanta cekung. Ataupun okay, next. Rajah 17 menunjukkan cahaya dari udara
terbias apabila masuk ke dalam air dan perspek. Okey, macam lebih kurang soalan Kelantan tadi. Indeks biasan bagi air, okey, untuk air adalah 1.33. Indeks biasan bagi perspek ialah 1.5. Tentukan sudut theta. Okey, dia minta kita tentukan sudut theta. Okay. So pakai formula tadi, N1 sin 1 theta 1 sama dengan N2 sin theta 2. Okay. N1 sudut 7 dia 50. 50 sin 1.33 sama dengan N2 1.5 sin theta 2. Okey, carilah nilai theta 2. Dapat 50 sin 50 terbalik sorry. Tersilap sudut. Terbalik. Saya tak perasan saya tulis terbalik. Sorry. Bukan 50, 1.33 nilai N. Sin 50. Okey, sama dengan 1.5 sin theta. Okey. Okay, awak tak dapat yang mana? Soalan tadi ke soalan Sarawak? Sin 50 bahagi dengan 1.5 shift sin answer. Dapat 42.78. Okay. Saya tersilap tadi yang sorry. Tersalah. Dapat kalau pakai kalkulator. Kalau manual maksudnya awak buat macam ni lah. Sin theta sama dengan 1.33 sin 50. Ni manual bahagi dengan 1.5. Lepas tu nilai jawapan yang awak dapat ni untuk cari theta, awak tekanlah shift sign dekat kalkulator awak, sin negatif 1 bagi jawapan yang ni. Okay? Kalau saya memang kira pakai ni lah. Okey, soalan seterusnya. Antara raja berikut yang manakah bukan aplikasi cermin cekung? Cermin cekung apa tujuan dia tahu? Tujuan dia adalah untuk membesarkan image. Macam doktor. Ni contoh cermin cekung lah. Ni dia nak nampak gigi. Kan? Jadi kalau cermin sata kita tak besarkan image. Sama. Tapi kalau cermin cekung kita besarkan image. Jadi macam dentist punya mirror macam ni lah. Tujuan dia nak besarkan image. So yang mana tunjuk bukan cermin cekung yang besarkan image? Okay, jawapan dia ini. Ini kita pakai cermin. Cermin ni bukan kantor tau. Cermin cembung. D. Cermin cembung ni maksud dia nak memperluaskan medan penglihatan. Bukan dia nak besarkan image, tapi dia nak memperluaskan medan penglihatan. That's why cermin-cermin yang macam ni awak tengok ada dekat Selikoh Tajam. Kan, Selikoh Tajam ada dekat, contohnya ada dekat mall 7E. Dekat 7E, dekat atas dia letak kan. Sebab tujuan dia adalah dia nak memperbesarkan medan penglihatan. Kita boleh nampak jauh lah. Kalau ada dekat 7E ni macam mana dia letak ke atas supaya dia boleh nampak setiap row kan. Ada orang kalau berlaku ada pencuri ke dia boleh nampak melalui cermin. Okay, dia nak membesarkan medan penglihatan. Okay. Kalau cermin cekung, tujuan dia adalah nak membesarkan image. Contohnya macam dentist.
Dia nak besarkan image lah dentist ni. Contohnya macam cermin makeup. Okay, cermin makeup ni ialah cermin makeup kalau yang jenis side yang dia besar bukan cermin biasa. Cermin makeup awak tengok nampak jelas mata kita lagi besar daripada cermin biasa. Tujuan dia kita nak nampak lebih jelas lah kan. Itu cermin makeup. Ni dekat lampu memantul dalam lampu hadapan kereta. Okey. Okay, soalan 18. Okey, ini adalah Raja menunjukkan sebuah imej yang dihasilkan oleh kanta pembesar. Jumpa lagi soalan kanta pembesar. Kali keempat kot. Kan? Okey. Raja Sina yang manakah menerangkan sifat imej yang terhasil? Kanta pembesar awak kena letak dekat. Jadi objek awak mesti sebelum fokus. Agak-agak awak kat mana? Cuba bulatkan jawapan. Kita dah buat banyak kali dah kat sini. Mana? Kanta pembesar, imej kita mestilah nak imej kita yang besar. So jadi kedudukan objek mesti dekat sebelum titik fokus. So kalau awak tengok kan soalan pasal kanta pembesar ni popular lah kalau dia nak tanya. Dia jaranglah tanya tentang ciri-ciri aplikasi yang lain. Dia akan tanya mikroskop, teleskop, kanta pembesar. Jadi awak kena tahu dah kanta pembesar objek mesti letak sebelum F. Supaya imej yang terbentuk ialah besar, tegak dan banyak. Itu tujuan dia. Okey, kita tamat untuk soalan objektif. Mana soalan ni? Okey, kita dah tamat untuk soalan objektif.